Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Video ini adalah berkenaan tentang panduan menghuraikan isi karangan SPM. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut lagi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iliana binti Abdul Wahab, boleh panggil saya Cikgu Liana. Saya mengajar Bahasa Melayu di SMK Sultan Yusof, Batu Gajah. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini iaitu kemahiran menulis di bawah tema 5 di SKP KSSM tingkatan 5 iaitu pendidikan untuk semua. Standard kandungan yang kita bawakan pada hari ini ialah 3.4, menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Manakala standard pembelajaran pula ialah 3.4.2, menulis untuk menghuraikan perenggan isi secara kritis dan kreatif dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Dan 3.4.3 menulis untuk menghasilkan pelbagai jenis karangan yang lengkap dengan menggunakan bahasa berbudaya. Baiklah para pelajar, berikut ialah contoh soalan kemahiran menulis jenis item karangan respon terbuka domen pendidikan. Mari kita bacakan bersama-sama bahan rangsangan yang diberikan untuk tahu apa agaknya isi karangan yang perlu kita tulis dalam karangan nanti. Okey, dalam usaha ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara yang mampu bersaing di peringkat global, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan subjek bahasa tambahan di peringkat sekolah. Menerusi usaha ini, KPM berharap negara dapat melahirkan lebih ramai masyarakat ilmu bertaraf dunia yang mampu menguasai pelbagai bahasa. Itu adalah bahan rangsangan yang diberikan. Okey, kita lihat soalannya. Petikan rencana di atas memperlihatkan kita bahawa bahasa merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung sejak zaman dahulu lagi. Dalam mendepani era globalisasi ini, kemampuan menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa merupakan suatu kelebihan kepada seseorang. Huraikan penyataan di atas. Baiklah para pelajar, jadi berdasarkan bahan rangsangan itu tadi, kita dapat beberapa kata kunci iaitu menguasai pelbagai bahasa. Ataupun kita dapat lagi satu kata kunci dalam arahan iaitu mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa merupakan kelebihan bagi seseorang. Maka jelaslah di sini isi penting yang kita perlu huraikan ialah tentang kelebihan atau kebaikan menguasai pelbagai bahasa. Baiklah, beberapa isi telah disenaraikan di sini. Ya, antara kebaikan apabila seseorang menguasai pelbagai bahasa ialah yang pertama, mudah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua, mudah memperoleh peluang pekerjaan. Dan yang ketiga, mudah berhubung dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang keempat, mudah memperoleh ilmu pengetahuan. Sekarang kita sudah ada isi. Jadi bagaimana kita ingin menghuraikan isi ini? Baiklah, jom kita lihat paparan yang seterusnya. Kita ambil contoh yang paling mudah, kita ambil isi yang pertama sebagai contoh bagaimana kita nak huraikan isi ini. Okey, cuba lihat di bawah ini, cikgu telah nyatakan 5 jenis ayat ya. Bagaimana kita hendak menghuraikan isi karangan? Kita gunakan teknik 5 jenis ayat ini. Iaitu ayat yang pertama ialah ayat topik. Okey, ayat topik
adalah ayat pertama bagi memperkenalkan isi ataupun idea setiap perenggan isi yang kita ingin tulis, ya. Kita menyatakan isi yang kita nak tulis tu. Okey, jadi tadi kita dah pilih isi pertama kita iaitu mudah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita akan masukkan isi ini dalam ayat topik itu nanti. Okey, yang kedua ialah ayat huraian isi. Ayat huraian isi ini bermaksud ayat untuk menjelaskan lagi ataupun ayat untuk mengembangkan isi berdasarkan isi pertama yang kita tulis tadi. Ya, kita nak jelaskan lagi bagaimana ianya mudah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, dia boleh merangkumi aspek bagaimana, mengapa, di mana, siapa. Itu ayat huraian. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga ialah ayat contoh isi. Okey, ayat contoh isi ini bermaksud kita ingin membuktikan ataupun kita ingin menyatakan bukti bagi menyokong isi utama kita tadi. Ya, dia boleh dalam bentuk data, statistik, pendapat orang ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Ya, okey. Kemudian yang keempat, ayat ungkapan menarik. Okey, ayat ungkapan menarik ini kita selitkan peribahasa ataupun frasa-frasa yang menarik. Okey, tapi ayat ungkapan menarik ini dia lihat pada kesesuaian contoh ataupun huraian yang kita tulis. Sekiranya ada, boleh letak. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Mungkin pelajar boleh masukkan ayat ungkapan menarik ini dalam perenggan isi yang lain. Okey. Dan yang terakhir adalah ayat penegasan. Okey. Ayat penegasan ini adalah penutup kepada perenggan. Ya. Kita menegaskan semula isi kita. Kita ulang balik ayat topik kita tu. Okey, nak tahu macam mana? Okey, kita lihat contoh. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh. Kita lihat paparan yang seterusnya ini. Okey, jadi tadi kita punya isi mudah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, ayat topik. Ayat topik kita ingin menyatakan isi tersebut. Okey, jadi cikgu teruskan saja dengan perenggan yang pertama, perenggan isi yang pertama iaitu ayatnya ada di situ. Kebaikan pertama apabila seseorang menguasai pelbagai bahasa ialah individu ini lebih mudah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, baik di pusat pengajian tinggi awam atau swasta. Okey, itu kita letak nilai tambah sikit lah dekat belakang ayat tu. Okey, jadi di sini kita menyatakan isi yang kita nak tulis. Itu namanya ayat topik. Okey, jadi ayat topik kita selesai. Ayat yang pertama dalam perenggan isi ya, selesai. Okey, seterusnya ayat huraian, kita sambung. Okey, ayat huraian pula ya. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana, okey, itu adalah penanda wacana untuk kita meneruskan ataupun kita nak menghuraikan isi. Hal ini dikatakan demikian kerana hampir semua pusat pengajian tinggi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana kekuatannya sebagai bahasa komunikasi masyarakat dunia. Okey, kat situ cikgu tandakan AH1, ayat huraian isi 1. Okey, maksudnya di sini ayat huraian awak boleh buat lebih daripada 1. Okey, tapi kalau nak buat 1 pun tak apa. Okey, kita tengok ayat huraian kedua. Namun berbeza pula jika seseorang ingin melanjutkan pelajaran di negara-negara maju seperti Jepun dan Perancis yang mana negara-negara maju ini menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri sebagai bahasa pengantar utama. Jadi selesai untuk ayat huraian. Kita menghuraikan. Ya, kita menghuraikan isi kita tadi. Seterusnya, ayat contoh. Okey, tamsilnya. Tamsilnya itu bermaksud contohnya lah. Itu adalah penanda wacana untuk menyatakan contoh. Okey, tamsilnya untuk melanjutkan pelajaran di negara Jepun, pelajar perlulah mengikuti kursus untuk menguasai bahasa Jepun terlebih dahulu sebagai pakej utama untuk terpilih mengikuti pengajian di sana. Okey, jadi itu adalah ayat contoh.
Seterusnya, selepas ayat contoh, kita ada ayat ungkapan menarik. Okey. Menjadi seorang yang berjaya bukanlah satu usaha yang mudah. Seseorang perlu menganggap cabaran dan rintangan lagi-lagi sekiranya mahu melanjutkan pelajaran ke luar negara. Persis peribahasa Melayu yang menyatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, sekiranya ada ungkapan menarik yang sesuai untuk kita masukkan dalam perenggan isi kita, maka bolehlah masukkan dekat bahagian ayat ungkapan menarik ini. Okey, yang terakhir sekali adalah ayat penegasan. Ayat penegasan kita nak tegaskan balik isi utama kita. Maka jelaslah bahawa penguasaan pelbagai bahasa memberikan kemudahan kepada seseorang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di samping mudah untuk memahami budaya dan gaya hidup masyarakat lain. Okey. Jadi, kita ulang balik ayat topik dan kita tambah sedikit ayat di belakang itu. Okey. Okey, jadi inilah hasilnya. Kita dapat satu perenggan yang lengkap. Ini adalah satu perenggan isi yang lengkap. Ada ayat topik, ada ayat huraian, ayat contoh, ungkapan menarik serta ayat penegasan. Okey. Baiklah. Jadi kita telah pun selesai menghuraikan isi yang pertama. Okey, kita telah selesai menghuraikan isi yang pertama. Untuk isi yang seterusnya, cikgu mahu para pelajar cuba buat sendiri dengan menggunakan teknik 5 ayat yang telah dipelajari. Ingat, tiada kejayaan tanpa usaha. Semoga maju jaya. Sekian, terima kasih.